Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Para penonton dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita berkeudara sebelum daripada ini, pada malam Sabtu kita mengaji. Pada malam Sabtu kita mengambil suatu bab berkenaan dengan hidayatus sibyan ataupun tarbiyatul aulad. Bab ini adalah bab yang panjang, ikhwan. Saya memilih bab ini kerana dia panjang dan kita belajar sedikit demi sedikit untuk melihat apakah tanggungjawab kita yang mesti kita tunaikan selagi ada hayat di badan. Kerana kita tahu pada menyatakan bahawa Allah memberi kepada kita mas'uliyah, tanggungjawab. Bila sebuah rumah tangga itu termeterai, Allah merezekikan kepada kita anak pinak, maka Allah mengamanahkan kepada kita untuk mendidik. Tugas kita mendidik. Cuma dalam tugas yang kita laksanakan ini, adakah kita telah pun melaksanakan? Itu sahaja. Dalam siri-siri yang telah kita lalu, telah dikatakan bahawa di antara tanggungjawab seorang ibu dan bapa mesti menjadi seorang mursyid dan murabbi. Dalam kelas ini kalau saya sebut wahai para mursyid dan murabbi, saya maksudkan ibu dan bapa. Saya maksudkan ibu dan bapa. Mami ke, mama ke, mak ke, bunda ke, mother ke. Itu yang saya maksudkan. Murabbi bermakna pendidik. Mursyid bermakna pembimbing. So kedua-dua itu mesti ada dalam hala tuju kita mendidik anak kita. Episod kali ini saya nak bercakap tentang al-aslul awal ma'rifatul Rabb, iaitu sebagai ibu dan bapa, sebagai murabbi dan sebagai mursyid, kita kena ketahui bahawa apakah yang nak kita sampaikan pada anak kita dari kita. Dari kita. Yang dari sekolah tu lain bab. Dari kita. Dari saya kepada anak-anak. Dari isteri kepada anak-anak. Iaitu kita mesti sampaikan kepada anak kita tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rabb. Anak kita mengenal Tuhan dari kita. Ini satu pendidikan yang mesti kita selesaikan. Sebab ikhwan melihat kepada surah Luqman, ya Allah menyebut tentang Luqman itu, Allah kata tentang Luqman itu, dia sedang memberi pendidikan pada anak dia. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Ketika Luqman berkata pada anak dia, anak laki-laki dia ini, dan tujuan dia wa huwa ya'izuhu, dia memberi wa'iz pada anak dia, pelajaran, bimbingan pada anak dia. Dia kata apa pada anak dia, ikhwan? Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, wahai anakku, tak wahai anak abah, wahai anak ayah, anak bapa, la tusyrik billah, janganlah engkau syirik akan Allah. Inna syirka la zulmul azim, kerana syirik itu adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Jadi di antara perkara yang Luqman sampaikan pada anak dia, wahai anakku, jangan kamu syirik pada Allah. Artinya ini datang daripada mulut seorang bapa, seorang ibu kepada anak. Biarlah hal berkaitan dengan anak kita kenal Tuhan, kebesaran Tuhan, keesaan Tuhan datang dari kita. Jadi kita mesti ada suatu muatan pengetahuan. Apakah yang kita nak sampaikan pada anak kita?
Saya fikir pertama sekali kita nak bercakap tentang Tuhan pada anak kita, kita sendiri kena tahu asas dia apa dia. Untuk bercakap tentang Allah Ta'ala, tentang diri Tuhan, kita tak boleh gunakan akal kita yang terlalu absolute. Kita mesti menggunakan panduan ilahi. Allah Ta'ala sebut dalam ayat dia, Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Ini panduan yang pertama. Apa panduan yang pertama? Panduan yang pertama, kita sebagai ibu dan bapa, sebagai pendidik, mestilah kita tahu pada menyatakan rujukan kita itu adalah Al-Quran. Dan Quran itu adalah kalamullah. La raiba fihi. Kita tidak boleh langsung meragui Al-Quran dari segi menjadikan dia sumber pendidikan, sumber bimbingan, sumber petunjuk. Kita tidak boleh ada mukadimah-mukadimah yang membawa kepada keraguan. Dan Quranlah satu-satunya petunjuk yang benar. Quran adalah kalamullah, perkataan Tuhan kita. Kalamullah, kalamu Rabbi, kalamu Rabbina. Quran adalah perkataan pencipta kita. Itu kita kena tahu supaya dalam memperkenalkan tentang Tuhan pada anak kita, kita tidak meraba sumber. Kita tak ambil dari sumber sana, tak ambil daripada sumber sini, kita mengambil daripada sumber yang betul, iaitu kalamullah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebenak-benak perkataan, sebenak-benak percakapan adalah kalam Allah. Yang kedua, kita kena tahu pada menyatakan bahawa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang kedua. Kerana Allah itu alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Mereka yang takut kepada Tuhan mereka yang ghaib. Allah tak nampak. Jadi kerana Allah tu tak nampak, kita tak boleh cakap menggunakan akal. Dia mesti bercakap menggunakan panduan ilahi. Kita kena beriman dengan apa yang Allah sebut tentang diri dia dulu. Pasal itu Allah guna perkataan allazina yu'minuna bil ghaibi. Simple perkataan dia. Iaitu orang-orang yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mempercayai benda ghaib. Macam mana dia tahu benda tu ghaib? Dia nak percaya. Kerana tak disebut benda ghaib, melainkan dia punya tafsiran maghaba anil hissi. Benda ghaib adalah benda yang terdinding. Benda yang ghaba, benda yang tak nampak melalui al-hissi, panca indera. Kalau mata boleh tengok, telinga boleh dengar, tangan boleh sentuh, hidung boleh bau, boleh rasa, itu bukan benda ghaib. Jadi benda ghaib ni Allah minta apa dia? Allah minta kepada kita bukan kita pergi cari dia punya pembuktian saintifik. Benda ghaib ni Allah minta kita percaya dia kadarnya Allah bagi tahu pada kita sahaja. Itu dia. Karena itu dikatakan yu'minuna bil ghaib. Mereka mempercayai benda ghaib. Dengan apa mereka percayai benda ghaib? Dengan tadi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dengan panduan Al-Quran. Mengetahui benda ghaib dengan panduan kalamullah. Kalam Allah Ta'ala. Kalam yang azim. Kalam yang cukup mulia, amat mulia. Jadi sebagai ibu dan bapa, bila kita nak bercakap tentang Tuhan pada anak kita, kita mesti ada muatan ini. Tak kalau dari mana kita nak ambil sumber. Kita nak bercakap kebesaran Tuhan. Kerana itu, kalau kita merujuk kepada buku yang kita jadikan teks ini, Hidayatus Subyan ni, daripada muka surat 3 sampai kepada muka surat 7, penulis muallif rahimahullahu ta'ala menghimpunkan kepada kita hujah-hujah daripada Al-Quran dan hujah-hujah secara akal untuk membawa kepada kita dapat melihat dengan ilmu
berdasarkan ta'rif ilmu yang dia bagi pada kita pada awal-awal kita belajar tu, tentang kebesaran Allah, tentang keesaan Allah. Yang akhirnya daripada perbicaraan yang penulis kita bawa kepada kita ini, ikhwan, supaya hadir kepada kita ini, supaya kita mengetahui tentang iftiqarnya Allah, tentang istighna'nya Allah Ta'ala, tentang sifat kekayaan Allah, sifat kecukupan itu milik Allah. Supaya kita tahu itu, Allah Ta'ala itu mempunyai sifat iftiqar. Allah Ta'ala itu berkehendak oleh Allah Ta'ala tiap-tiap barang yang lain kepadanya, dengan maksud berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah itu kepada Allah, yang menjadi akan dia dan yang menolak daripadanya kekurangan. Artinya, ikhwan, kita duk belajar ni, akhirnya kita nak bagi tahu pada anak kita tentang Tuhan ni, betapa Tuhan itu iftiqar. Sifat iftiqar maksudnya selain daripada Allah sangat memerlukan Allah. Allah Ta'ala itu istighna, mempunyai sifat kecukupan. Allah Ta'ala itu maha kaya, dia tak memerlukan apa-apa. Kita nak sampaikan muatan ini pada anak kita. Kalau kita mengambil bimbingan daripada Hidayatus Subian ni, yang kita lama-lama dia start dengan Allah itu wujud, ada, lawannya Adam, tiada. Akhirnya dia nak bawa kita kepada yang ni. Kita nak sampaikan pada anak kita dalam pendidikan hari-hari, dalam percakapan dia, dalam perbuatan dia, dalam pergaulan dia. Dia duduk dengan kita, kita nak sampaikan muatan ini. Allah Ta'ala itu sangat bersifat dengan iftiqar dan istighna. Allah Ta'ala itu dihajati oleh semua makhluk dia. Dan Allah Ta'ala itu sangat kaya, dia tak memerlukan siapa-siapa. Itu adalah metod pendidikan yang kita nak sampai pada anak kita supaya dia ada hubungan gantung pada Allah. Untuk sampai kepada tahap ini, kita memerlukan penjelasan kepada anak-anak kita. Kita perlu memberi penjelasan dorongan. Kita mengambil Asma'ul Husna itu, nama Allah yang 99 itu, untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita kena ambil Al-Asma'ul Husna itu, yang 99 itu, satu persatu nama Tuhan. Saya tidak maksud kita kena cerita satu persatu, tapi kita sebagai ibu dan bapa kena tahu Al-Asma'ul Husna, supaya kita ada muatan ilmu. Kita tahu nama Allah Ta'ala yang indah, kemudian kita boleh buat kesimpulan, nak sampaikan pada anak kita. Kita tak perlu pakai bahasa buku, bahasa kitab. Kita pakai bahasa kita atas kepahaman kita, tapi di atas muatan ilmu yang betul. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW menyebut, Nabi kata, Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'in nasman. Inna lillahi tis'atan wa tis'in nasman. Mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Dalam riwayat Bukhari, Nabi kata, inna lillahi, bagi Allah Ta'ala memiliki tis'atan wa tis'in nasman, 99 nama. Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Nabi kata mi'atan illa wahidah, jadi 100 melainkan satu, ya Nabi kata. Nabi kata, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang hafal nama Allah Ta'ala ni, dia kenal, dia beramal, dia beriman dengan nama itu, dia hidup dengan nama itu, Nabi kata, dia ahli syurga. Subhanallah. Laluan kita kenal Allah ni, laluan ke syurga. Pasal itu kalau kita mengharapkan anak kita sekadar berjaya dalam dunia tanpa kita harap dia masuk syurga, maka pendidikan ini kita abaikanlah. Kalau kita merasakan kehidupan akhirat itu tak penting.
Tapi seorang Muslim, macam mana pun dia lalai, macam mana pun dia hidup dengan berpoya-poya dalam dunia, kerana dia Muslim, dia telah diajak tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Muatan doa ini. Hidup ini ada dunia, ada akhirat. Jadi akhirnya kita sekeluarga akan menuju Allah Ta'ala di akhirat, maka kita ambil nama Allah Ta'ala yang kalau kita belajar, kita hafal, kita jadikan nama ini sebagai nama yang kita hidup dengan dia. Nabi kata dakhalal jannah, laluan kita laluan ke syurga. Jadi kerana itu kita mengambil nama-nama Allah Ta'ala, nama Allah yang maha indah ini untuk kita sampaikan kepada anak kita. Lepas itu kita ambil daripada ayat Quran, kita ambil daripada hadis yang sahih. Bila kita sebut ma'rifatullah, kalau antum masih ingat lagi apa yang kita belajar dulu, 3 muatan besar kita nak didik anak kita: ma'rifatullah, ma'rifatun nabi dan ma'rifatud din. Anak kita kena kenal Allah, kenal nabi dan kenal agama. Tapi bila kita bercakap tentang kenal Allah, kita tak dapat elak daripada bercakap tentang nabi dan agama. Sebab Allah Ta'ala lah yang menurunkan wahyu kepada nabi. Apa sahaja wahyu yang diturunkan itulah dia agama. Jadi ketiga-tiga ini saling kait mengait. Bila kita sebut nak kenal Allah, kita akan sebut apa Nabi kata, apa wahyu yang turun pada Nabi. Bicara seorang Nabi dan Rasul itu bicara apa? Tentang Tuhan. Dan bicara Nabi tentang Tuhan itulah agama. Ikhwan a'azakumullah, para murabbi dan para mursyid yang dirahmati Allah Ta'ala. Perkara yang pertama dalam hal kita ma'rifatul Rabb ini, saya fikir marilah kita mengambil tahu sikit untuk kita adakan satu muatan pengetahuan untuk kita sampaikan pada anak kita. Apa dia? Yang pertama sekali kita perkenalkan pada anak kita, apakah makna Rabb? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Fatihah. Kita takbir, Allahu Akbar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Dia adalah Rabb bagi alam. Kita sebut nama Tuhan. Tuhan dalam bahasa Quran disebut Rabb. Dan berapa banyak doa kita start dengan Rabb, Rabbana. Dalam doa, dalam tahiyat, dalam antara dua sujud, Rabbighfirli. Itu perkataan Rabb. Apa makna Rabb? Kita perkenal dulu pada anak kita. Apa makna Rabb? Dalam bahasa Melayu dipindah Tuhan. Kita kenalkan pada anak kita makna Rabb. Rabb, perkataan Rabb daripadanya jadi rububiyah. Tapi muatan perkataan Rabb itu kita kata pada anak kita adalah nama yang mewakili, adalah nama yang mengarahkan kepada sifat menjadi dan memelihara. Perkataan Rabb itu dia merujuk kepada makna Allah Ta'ala itu telah membuat sesuatu. Rabb bermakna pembuat. Bila dia buat, dia jaga benda dia buat, dia monitor. Kerana benda tu dia yang buat, maka dia tahu saat hancur dia, dia tahu macam mana nak bagi hancur, dia tahu macam mana nak bagi tahan lama, dia tahu apa kebaikan terhadap benda itu. Itu makna Rabb. Kita kata Rabbana, wahai Rabb kami. Bermakna kita kata Rabbana dengan makna kita kata ya Khaliq, wahai penciptaku. Ya Malik. Kita sebut satu perkataan saja Rabb, tapi inilah muatan dia, inilah muatan. Syarat kalimah itu syarat dengan muatan ini. Ya Khaliq, wahai penciptaku. Ya Malik, wahai pemilikku, pemilik hidupku keseluruhannya. Ya Mudabbir, wahai yang mengurus, mentadbir hidup aku.
Ya Sayyidi, wahai Tuanku. Ya Razaq, Ya Raziq, Ya Razaq, wahai yang memberi rezeki pada aku. Bukan itu sahaja makna dia, tapi itulah di antara makna asas bila kita sebut makna Rabb. Itulah dia pencipta, pemilik, pengurus, tuan kita dan yang memberi rezeki dalam hidup kita. Rabb dengan makna kata Tuhan membuat sesuatu pada barang ciptaan dia. Hanya dia saja boleh menentukan had sempadan. Dia pemelihara, dia penjaga, dia pemilik, dia pembuat. Dia itu pemberi nikmat. Dia itu yang membaiki hidup kita. Sesuatu halangan dalam hidup kita hanya dia saja boleh halang. Suatu kelepasan dalam hidup kita hanya dia saja boleh melepaskan. Itu makna Rabb. Itu muatan dan isi khazanah kepada makna Rabb. Maka bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bagi anak kita nampak benda ni. Sebelum dia nampak, kita kena nampak dululah. Kita akan pakai bahasa kita hasil daripada kepahaman kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala itulah pencipta sekalian alam, pemilik sekalian alam, penjaga sekalian alam, pemelihara sekalian alam, pelindung kepada alam. Dia yang menguruskan ke semua alam ini. Dia sahajalah yang boleh mendatangkan kebaikan pada alam ini. Dia sahajalah boleh menghancurkan alam ini. Dan dia sahajalah yang boleh memberi kebaikan kepada alam ini. Itu dikatakan sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala yang kita panggil dengan nama Rabb. Jadi muatan ini sangat penting. Kita sebagai ibu dan sebagai bapa, muatan ini sangat penting. Kita tahu muatan ini, daripada hasil kita tahu muatan ini, kita mencipta ayat kita sendiri untuk kita sampaikan kepada anak kita. Jadi kita akan sampaikan pada anak kita dalam semua situasi dan kondisi. Tengah makan, katalah anak kita tersalah. Sebagai contoh, anak kita dalam mengambil exam di musim periksa. Ini budak-budak nak SPM. Berapa bulan lagi nak SPM? Masa nak belajar pun tak lama sangat. Lebih kurang dalam 4-5 bulan lagi je. Anak-anak kita nak ambil SPM. Dia gabra. Dia mula rasa terancam. Sebab apa? Sebab sistem dia belajar tu dah tak sama macam dulu. Macam 2 tahun sebelum. So confident dia tak berapa. So sebelum kita kata pada anak kita, kita kata tak apa, berusaha, ayah dan mak ada di belakang. Berusaha, boleh, engkau boleh. Sebelum itu, kenalkan anak kita kepada perkataan Rabb dulu. Apa makna Rabb? Gabra-gabra yang ada dalam diri dia itu, siapa yang letak? Siapa boleh keluarkan? Siapa boleh ambil? Siapa yang cipta? Dan bila gabra tu datang, apa mudarat kita tanggung? Kesemua itu kita kena bagi tahu pada anak kita bahawa inilah urusan Tuhan. Artinya dengan perkataan Rabb ini, dia sebagai Khalik, dia sebagai Malik, dia sebagai Al-Mudabbir, dia sebagai As-Sayyid, dia sebagai Ar-Razaq. Dan Allah Ta'ala itu juga sebagai Murabbi. Dia yang membentuk kita. Dia yang mengadun hidup kita. Dia juga sebagai Al-Mun'im, pemberi nikmat pada kita. Dan dia juga sebagai Al-Muslih, pemberi kebaikan dalam hidup kita. Kesemua itu kita gabung dan kita adunkan, beritahu pada anak kita. Inilah makna yang selalu kita duk kata dalam ayat pertama atau ayat kedua daripada suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb bermakna pelindung, pemelihara, pencipta, penjaga. Kalau Allah boleh jaga alam sebesar ini, perkataan dia Al-Alamin dengan plural. Bukan alam, Al-Alamin. Bermakna bukan satu alam. Bukan kita seorang sahaja alam.
dalam syarah dia bagi tahu pada kita ikhwan, dia kata dengan makna apa dia? Dengan makna wa huwa ma'budiyun laisa li ma'budin siwahu. Dengan makna wa kullu man siwa Allahu alam wa ana wahidun min zalika al-alam. Dengan makna kata selain daripada Allah Ta'ala itu alam, dipanggil satu. Tapi Allah bukan Rabbul Alam. Dia Rabbul Alamin. Kita ni satu yang kecil daripada alam tu. Kita alam. Tapi dia Rabbul Alamin. Semuanya dia jaga. Bila anak kita dapat muatan itu, betapa besarnya kebesaran Tuhan sebagai pemilik, pencipta, penjaga, pengurus, sebagai Tuhan, pentadbir, pelindung, pemelihara, menyampaikan sesuatu, menghalang sesuatu. Anak kita dapat kekuatan jiwa tu bila dia kenal makna Rabb. So, kalau dia baca doa sekalipun, dia angkat tangan. Katalah dia baca doa sependek Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia tahu nama dia sebut itu apa makna dia. Inilah masalah kita ikhwan. Problem kita inilah. Kita tahu sebut tapi kita tak tahu benda kita sebut. Kan masalah kita ni, negara kita negara Melayu, kemudian dijajah oleh berbagai penjajah. Akhirnya kita hilang identiti. Sampai kepada agama pun kita hilang identiti. Akhirnya agama kita jadi ikut orang. Akhirnya kita hilang dengan fitrah agama. So, orang Islam dengan bahasa Arab ni tak boleh pisah. Tapi kerana negara kita ini dijajah bukan dengan bahasa Arab. Orang Islam ni, orang Melayu, dengan bahasa Melayu dia pun, tulisan dia pun, dia terpisah. Kalau orang Melayu tak boleh baca Quran itu, satu benda yang telah ma'ruf, satu benda yang dah biasa dah. Jadi kita kena ambil balik muatan itu. Kita duk panggil Tuhan. Allah itu Tuhan. Allah tu terjemahan dia Tuhan. Rabb terjemahan dia Tuhan. Akhirnya, isi kalimah tu tak sampai. Tapi bila kita melihat kepada apa yang para ulama kita sebut, apakah muatan kepada makna Rabb itu, dia syarat dengan muatan yang dahsyat. Sehingga kan Quran sebut Zakaria ketika dia panggil Tuhan, dia menangis. Dan dengan panggilan itu Allah menunaikan suatu hajat dia yang dunia pada masa itu, yang adat dalam dunia masa itu kata hajat itu tak mungkin tercapai. Kerana benda ini dikatakan kharij minal adah. Dia keluar daripada adat. Tapi tengok Allah kata apa? Allah kata Zakaria iznada rabbahu binida'in khafiyya. Dahsyat. Allah kata tengoklah Zakaria ketika dia menyeru Tuhan dia. Allah guna perkataan Rabb. Iznada rabbahu, ketika dia memanggil pemilik dia, pencipta dia, pemberi rezeki pada dia, penentu senang susah dalam hidup dia, penyelamat dia, pelindung dia, pemelihara dia. Dia seru macam mana? Binida'in khafiyya, dengan suara yang sangat lembut, kata Allah. Kenapa ikhwan? Kerana Tuhan yang memilik kita, tak patut kita jerkah-jerkah pada dia. Tak patut kita riau pada dia. Orang Penang kata keriau. Jangan duk keriau. Kita keriau kat orang tua-tua, apa orang tua-tua marah. Allah kata bila panggil dia, panggillah dengan khafiyan wa tadarruan, dengan suara yang rendah, dengan suara yang jatuh ke bawah. Yang nampak kata kita ni tunduk pada dia. Jadi apabila saya maksudkan kepada para murabbi dan para mursyid, makna kepada ma'rifatul Rabb, al-aslul awal ma'rifatul Rabb atau ma'rifatullah, ini kalimah benda pertama kita nak kena sampaikan pada anak kita. Kerana itu perkataan yang diungkap oleh ulama-ulama silam, awaluddin ma'rifatullah, ada benar dia.
Tapi yang tak benarnya apabila kata ni disandarkan sebagai hadis, itu tak benar. Ini bukan hadis. Ini perkataan ulama-ulama tauhid yang dikatakan Nabi bersabda, dah bukan hadis. Imam-imam kita telah memberi penjelasan. Tapi ada benarnya perkataan ini. Iaitu awaluddin, awal-awal agama. Benda yang kita nak perkenal pada anak kita adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Pertama sekali nak kena bagi kenal apa dia? Nama dia tu dulu. Sebab tanpa nama orang tak kenal benda. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah bagi tahu kepada Adam ilmu tentang asma, nama-nama benda. So ada nak sebut apa? Tak, kalau ketuhan nak panggil apa? Tak tahu. Maka diperkenalkan. Ini perkara pertama, ikhwan, kita beritahu pada anak kita sebagai tanggungjawab kita supaya anak kita tahu apakah makna Rabb. Maka saya kata lagi sekali, ikhwan, muatan kepada perkataan Rabb itu, dia merujuk kepada makna Allah itu sebagai pencipta, penjaga, pemelihara, pengawal, pengurus. Dia menguasai segala-galanya. Itu muatan kepada makna Rabb. Yang muatan itu dipakai 5 kalimah untuk dia. Khaliq, Malik, Al-Mudabbir, As-Sayyid, Ar-Rizq. Yang di dalamnya syarat dengan muatan itu. Itu satu. Yang kedua, kita sebagai ibu dan bapa. Ini yang saya katakan ini, jangan pakai bahasa saya, pakai bahasa sendiri. Nanti kalau antum cakap lagu ni pada anak-anak, dia bangkit lah. Dia kata mak ayah dia buat kuliah. Dia tanya pula, tauliah ada ke tak? Lagi ramai. Jadi pakai bahasa sendiri. Setelah kita tahu apa makna Rabb. Anak kita sakit sebagai contoh. Demam. Bagi tahu kat dia. Siapa pelindung dia? Siapa penjaga dia? Kenapa dia kena baca bismillah sebelum dia makan ubat? Kenapa dia kena memulakan bismillah untuk semua urusan dia? Sebab ke mana dia nak lari diri dengan Tuhan ni? Tuhan itu yang mencipta sebab. Tuhan menyuruh kita mencari sebab. Tapi Allah itu sebagai musabbibul asbab. Dia penyebab kepada sebab. Dia jangan dilupakan. Sebab kita makan ubat, kita lega. Itu sebab, tapi Allah musabbibul asbab. Dia yang mengadakan sebab. Dia penyebab kepada sebab. Jadi sebab tak akan ada kalau tidak ada musabbibul asbab. Dia beritahu pada anak kita, kenapa dia jangan takut untuk periksa. Kenapa dia kena berani. Kenapa kita jalan-jalan, orang beritahu pada kita, sana ada kena histeria. Sana ada orang kena kacau hantu. Jangan bagi anak kita takut. Perkenalkan benda ni pada dia. Pemelihara dia Allah. Penjaga Allah, penyembuh Allah. Itu muatan kepada makna Rabb, satu. Yang kedua, dalam masih lagi di dalam makna perkara yang pertama, memperkenalkan anak kepada Tuhan. Kita nak kena terang pada anak kita ni, Allah tu apa pula makna dia. Kadang kita panggil Tuhan. Dalam surah Fatihah, dua-dua digabung. Alhamdulillahi, satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lillah, Allah, dan ada Rabb. Kalau Rabb, dia merujuk kepada makna Tuhan berbuat. Tuhan mampu mengadakan. Tuhan segala-galanya. Dia yang memulakan. Dia yang mengadakan. Dia yang menidakkan. Dia yang memberi manfaat. Dia hanya mampu menghalang segala-gala. Dia basit, dia qabid. Dia basit, dia yang meluaskan, dan dia qabid, dia yang menggenggamkan sesuatu sampai jadi sempit. Urusan dia. Kita tak ada kekuatan itu. La haula wa la quwata illa billah. Kita tak ada. Pasal itu dikatakan, Nabi kata pada Abu Musa Asy'ari, kunzul jannah. Kalau kamu rajin sebut benda ni dengan hati yang betul,
dengan fikiran yang betul, dia menjadi khazanah kamu dalam syurga. Artinya kamu duduk dalam dunia, tapi kamu dah mencipta kekayaan dalam syurga. Maka nanti malaikat yang jaga syurga akan bertanya, Tuhan, di mana Tuhan empunya kekayaan ni? Maka tidak ada orang yang mencipta kekayaan dalam syurga, melainkan dia pasti akan masuk syurga. Nabi kata, kunzul jannah, kekayaan, perbendaharaan dalam syurga. La hawla wa la quwata illa billah. Kau sebutlah. Bila kita dah berusaha satu bab, kita tak lepi dah. Katalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, daya aku cakap ni, ya Allah. Kekuatan aku cakap ni, kemampuan aku cakap ni. Nampaknya benda yang aku nak buat tak sampai juga. Sekarang ni, ya Allah, aku nak pakai daya dan kuah Engkau pula, ya Allah. Hanya dengan daya dan kuah Engkau sahajalah segala hajat ini, mudarat ini dapat diselamatkan dan disampaikan. Dia menjadi kunzul jannah. Bahagian yang kedua, kita nak terang pada anak kita, pada ikhwan, apa makna Allah. Kita duk sebut Allah, Allah, Allah. Apa makna Allah? Kita dengar talqin, orang yang bertalqin akan kata, apabila ditanya kepada kamu, man rabbuka? Maka jawablah, Rabbi Allah. Rabb aku adalah Allah. Apa makna Allah? Ini untuk ilmu kita dulu. Nanti nak sampai pada anak, kita proses sendiri. Hidayah, bimbingan yang kita nak beri kepada anak-anak kita, aulad kita ini, kita yang cipta, kita yang cari ayat dia sendiri. Tapi di atas muatan yang benar ini. Apa makna Allah? Kalimah Allah, kesemua kita tahu, dalam ilmu menyatakan lafzul jalalah. Lafaz yang merujuk kepada makna ketinggian. Tak ada kalimah ni. Inilah satu nama yang paling agung. Allahu. Ar-Rahman, boleh dipanggil nama orang, kita boleh panggil dia dengan nama Rahim, kita boleh panggil dia dengan nama Malik, kita boleh panggil dia dengan nama lain. Tapi satu nama ni saja tak boleh panggil ke orang. Allah, tak boleh. Tak boleh panggil orang. Apa nama hang? Nama aku Allah. Tak boleh. Apa nama hang? Nama saya Latif. Boleh lagi. Apa nama hang? Nama saya Syukur. Boleh lagi. Tak apa, tak ada hal. Tapi apa nama hang? Nama saya Allah. Tak boleh. Tak boleh. Salah. Salah, sangat-sangat salah. Pasal itu Nabi dikatakan, bila sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah nama yang paling elok saya nak buah pada anak saya? Nabi kata, Abdullah. Jangan sebut dia Allah, tapi katalah dia Abdullah. Sejak sahabat dengar ini, kesemua sahabat dapat anak lelaki saja nak buah nama-nama Abdullah, Abdullah. Berapa banyak Abdullah zaman Nabi? Nama kata nama Musa, nama Harun, kurang. Tapi nama Abdullah ni cukup banyak. Kerana setelah mereka mengetahui wa ahabul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Allah cukup sayang kalau orang tu pakai nama hamba pada Allah, hamba kepada Ar-Rahman. Allah cukup suka nama ni. Inilah dikatakan lafzu al-jalalah. Semulia-mulia lafaz. Dia duduk atas sekali. Allah, Allah. Kalimah Allah. Daripada kalimah Allah dulu, orang musyrik dia buat Allat. Allat. Dia nak, tak boleh. Dalam bahasa Arab kita belajar, dia ada mufrad, ada tathniyah, dia ada jamak. Kalimah Allah ni tak boleh buat jadi tathniyah. Tak boleh buat. Jamak lagi jauh sekali. Tak boleh buat. Baitun, baitani, buyut. Boleh. Baitun satu rumah, baitani dua rumah, buyut plural. Boleh buat. Tapi Allah, dia tetap mufrad. Dia tak boleh buat jadi tasniyah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak buat. Tak boleh. Kedahsyatan Allah memilih. Pasal itu dia dikatakan lafzu al-jalalah. Lafaz. Nama tu. Kalimah Allahu tu
adalah satu lafaz yang menunjukkan kemuliaan dan ketinggian dia sebagai Rabb. Yang kata tadi dia pencipta, dia pemilik, dia pemelihara, itu perbuatan dia. Rabb ni semua perbuatan dia. Dia tu nama apa? Dia ni paling sesuai dipanggil Allahu kerana ketinggian dan kemampuan dia itu. Ulama-ulama bahasa kita, mereka sebut dalam kamus mereka, perkataan Allah ni, ada khilaf para ulama kita, ulama bahasa, daripada mana kalimah ni masdar dia. Ada kata dia daripada kalimah ilah jadi Allah. Tapi masih lagi mereka berbahas. Tapi saya nak ambil yang muatan dia ini. Ini muatan, ini syarat dengan muatan, ini yang penting. Hubungan di antara Allahu dengan ilah. Dia maksud dia apa bila kita sebut Allahu ataupun ilah, maksud dia apa dia? Maksud dia ma'luhu. Ma'luhu. Jadi ilah, Allah, ma'luhu. Ma'luhu ni jadi apa? Al-ma'budu. Ilah, Allah. Apa maksud dia? Maksud dia ma'luhu, yang disembah. Pasal itu maksud ma'luhu al-ma'bud, yang disembah. Tapi kalimah ini melihat kepada perkataan yang ada ini, dalam bahasa dia katakan ismun lizati al-wajibil wujudi al-ma'budu bihaqqin. Kalimah ini adalah kalimah nama kepada suatu zat. Zat yang buat tu, yang buat ni, yang buat tu, yang buat ni. Nama bagi zat. Yang zat inilah satu-satunya yang layak disembah, yang berhak disembah. Tak ada dah yang macam tu, tak ada dah lagu tu. Melainkan ilah ataupun ilahatun dengan plural dia. Ilah, Allahu, ilah jadi Allah dengan makna at-ta'abbud, yang disembah, dengan merujuk kepada makna apa dia? Sesuatu yang disembah dengan kecintaan dan pengagungan dan kerendahan diri. Bila satu benda tu disembah, macam kita balik kepada masyarakat Arab, masyarakat Quraisy, masyarakat jahiliah, mereka bila sembah tokoh-tokoh yang ada pada zaman mereka, itu ausan ke, asnam ke, dia, macam mana sifat mereka sembah? Dengan mereka takut. Bila kata kena bayar nazar, kena sembelih kambing dekat berhala ni, mereka jadi takut tak sembah kambing. Dan kalau mereka tak sembelih kambing bagi, mereka rasa punya bersalah. Kerana kesayangan mereka, kecintaan mereka kepada berhala tu. Kenapa jadi lagu tu? Itu sistem pendidikan mereka yang panjang, dia punya kronologi dia panjang. Sehingga kan bila sebut nama berhala-berhala ni, dia nampak kalau dia tak mendekati diri kepada benda tu, dia rugi besar. Maka dia akan tersimpuh dengan hina, dengan terkulai dia tu. Maka Allah itu at-ta'abbud, dia disembah, dia diibadahi. Tapi kalau kita ibadah dia saja, tak ada muatan ini, maka tak tercapai makna tu. Dia diibadahi dengan apa? Dengan kecintaan kita pada dia, kesayangan kita pada dia. Dengan kerendahan diri kita, kita tunduk, tersimpuh, kita terkulai depan dia, kita habis riang depan dia. Kenapa ikhwan? Kerana dia adalah Rabb. Dia adalah pemilik, pencipta segala-galanya. Jadi saya menakalkan perkataan yang diucap oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam menyebut, dia kata, innal ilaha huwal ma'luhu. Syekhul Islam menyatakan sesungguhnya ilah itu bermakna ma'luh. Apa makna ma'luh tadi? Yang disembah. Wal ma'luhu, dan makna ma'luh itu huwa alladhi yastahiqu an yu'bada. Maksud ma'luh itu ialah yang berhak disembah, yang berhak disembah.
Tak ada dah orang lain lah layak disembah melainkan dia saja. Wa kaunuhu yastahiqu an yu'bada huwa bima tasafa bihi minal sifati allati tastalzimu an yakuna huwa al-mahbubu ghayatal hubbi. Kata Syekhul Islam, kenapa dia dikatakan dia dikatakan yang berhak disembah? Kerana dialah yang memiliki segala sifat-sifat. Yang sifat dia miliki itu yang mewajibkan datang kepada diri kita kecintaan pada dia. Allah ni kita kenal dia dengan nama dan sifat dia melalui kalam dia yang saya telah habaq pada awal tadi, dasar dia. Kita kenal dia, tak ada orang tak jatuh cinta. Tak ada orang tak tersimpuh di hadapan dia. Tidak ada. Tak ada hati yang boleh bertahan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Bukan kata hati manusia, takkanlah hati manusia seperti bukit yang penuh dengan batu pejai. Jabal, perkataan jabal kalau kita pindah ke tempat kita ni, ikhwan, saya tak tahulah jabal kita ni sama dengan jabal Arab. Sebab kita ni batu kapung, batu pasiak. Jabal Arab ni batu betul. Bila kata batu, batu betul. Arab ni bila kata pasiak, dia asin. Kita tu lunggukkan pasiak jadi bukit. Arab dah, batu betul. Tu Allah kata, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal. Kalau jabal ni sarat dengan dia punya padu dia tu, batu, keras lagu tu. Kalau Quran ni apa dia? Kalamullah. Kalam Allah itu diturunkan kepada dia. Kamu akan tengok. La ra'aitahu. Dahsyat bahasa ni, ikhwan. Kamu dapat lihat dengan mata kamu. Kamu dapat lihat dengan pandangan hati kamu. La ra'aitahu. Kamu dapat tengok bukit yang pejai itu. Dia gegap. Khashi'an mutasaddian. Dia akan jadi khusyuk, terbungkam, terdiam dia. Mutasaddian. Dan dia akan gegar. Kerana apa? Min khasyatillah. Dia takut Allah. Itunya Allah sebut lagi dalam Baqarah. Allah kata apa? Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma. Ada batu, kata Allah, daripada atas bergolek turun ke bawah. Ada batu, kata Allah, pecah. Ada batu yang dia izinkan ayak dia lalu tepi-tepi dia. Kesemua itu berlaku kerana mereka takut Allah. Maka tidak ada manusia kenal Allah, mereka akan jatuh cinta dengan Allah, dengan sifat dia. Maka kerana itu Allah itu bila dicintai sampai pada peringkat manusia akan sembah dia. Pasal itu kita tak boleh cinta orang sampai kita sembah. Tak boleh, dia akan jadi ma'luh. Dia itu syirik. Yang jenis ma'luh, ma'bud hanya, Ibu Taimiyah kata, yastahiqu ayyu'bada. Yang berhak diibadahi dengan ibadah yang benar hanya kepada Allah. Jangan alihkan itu pada yang lain. Kata Syekhul Islam, allati tastalzimu an yakuna huwal mahbub ghayatal hubbi. Dia kata apa dia? Untuk mendapat ghayatul hub, kemuncak cinta. Cinta tu datang dengan sepenuh hati. Ya, cinta kita akan datang sepenuh hati kepada Allah bila kita kenal dia. Wal makhdu' lahu ghayatul khudu'. Kita akan tunduk pada dia sampai kepada ke puncak tunduk itu dengan sepenuh hati. Dah sampai pada peringkat wal ibadatu tatadammanu ghayatal hubbi bi ghayatil dhulli.
Sehinggalah dia kata apa? Sampailah kepada puncak kecintaan kita pada Allah dan puncak ketundukan kita pada Allah jadi sempurna. Dan kita akan tunduk pada dia. Kerana itu dia dipanggil Allah, Ilah, Ma'luh dengan maksud Ma'bud. Tengok kita sebut La ilaha illallah. Maka tidak ada yang layak disembah, yang berhak disembah dengan sembahan yang benar melainkan Allah. Jadi bila kita sebut, kita kata Allahumma, Allahumma, Allahumma itu adalah perkataan yang dicentum daripada perkataan Ya Allah. Bila orang kata Allahumma, maksudnya dia kata Ya Allah. Bila dia kata Ya Allah, dia kata Allahumma, maksudnya apa dia? Dia kata wahai yang layak disembah dengan sembahan yang benar. Tidak ada yang layak disembah melainkan hanya Engkau ya Allah. Kepada Engkau lah aku menghina diri, kepada Engkau lah aku tunduk dengan penuh kecintaan. Wahai sesembahanku, itu makna Allah. Balik pada surah Fatihah tadi. Saya katakan kepada para murabbi dan para mursyid, anda bubuh makna sendiri. Setelah kita mengetahui apa makna Rabb, apa makna Ilah, cuba bubuh makna sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi siapa? Segala puji bagi Allah. Apa makna Allah? Segala puji bagi yang disembah dengan sembahan yang benar, yang tidak ada yang layak disembah. Disembah dengan kecintaan, ketundukan, dengan ghayatul hub, dengan ghayatul khudu', dengan puncak kecintaan dan puncak ketundukan, menghina diri. Segala puji milik Engkau. Kenapa? Rabbul Alamin. Engkaulah pengatur, pemelihara, penjadi, pemilik, pengurus, pemberi rezeki, segala-galanya di dalam alam ini. Ikhwan, manalah seorang yang bernama Dhimad Al-Azdi. Dia mai daripada Yaman dalam riwayat Muslim, dalam hadis Abdullah bin Abbas. Masa tu Abdullah bin Abbas kecil lagi. Dia cerita. Apa dia kata? Dhimad mai masuk ke Mekah. Dia tanya, mana Muhammad? Orang tunjuk Nabi. Tapi ada orang tanya kat Dhimad, pasal apa nak cari Nabi ni? Sebab dia kata Muhammad ni daripada keturunan Quraisy, Bani Hashim. Kita kata Tok Wan Nabi ni terkenal dengan nama Siqayatul Hajj. Kalau orang jemaah haji mai, dia suka bagi minum, suka meraihkan tetamu Allah. Jadi aku dengar kata dia ni ada masalah. Aku mai aku nak ruqyah dia. Dia mungkin ada gangguan jin kot. Pasal Nabi duk baca wahyu, dia duk kata macam-macam. Dia mai. Dia tengok muka dia. Akhirnya dia berjumpa. Tengok. Satu orang yang tahu isi muatan dan sebutan dia. Dia sebut lafzul jalalah. Dia tahu apa dia sebut. Wahai dia tak belajar mana ikhwan. Itu first time dia mai. Tapi kerana kalimah Rabb, kalimah Allah ni telah ada di bumi ni. Dapat dipaham. Mereka beruntung. Ini bahasa mereka ikhwan. Dan Rasul memberi penjelasan. La ilaha illallah. Dia memang dia tengok dengan Nabi. Dia kata aku nak jampi kau supaya jin semua ni keluar. Nabi kita boleh, tapi dengan syarat Dhimad. Dengar sepatah daripada aku. Hadis ni riwayat daripada 6 orang sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Aisyah. Semua riwayat dia ni. Imam Muslim letak hadis ni dalam bab apa? Dalam bab sembahyang Jumaat. Apakah ucapan khatib di atas mimbar? Apa yang patut dia ucap? Hadis ni Imam Muslim letak. Apa Nabi kata? Nabi kata, kau dengar perkataan aku. Nabi baca khutbatul hajah. Innal hamdalillah. Tengok maksud dia. Inna alhamdalillah. Lillah. Sesungguhnya, dengan taukid, sesungguhnya kepujian itu bagi Allah. Bagi siapa? Bagi yang disembah. Bagi nama yang disembah, zat yang disembah dengan sebenar-benar sembahan, yang tidak ada benda lain yang berhak disembah dengan benar melainkan zat ini sahaja. Innal hamdalillah nahmaduhu.
kami semua memujinya. Wa nasta'inuhu, kami semua memohon pertolongan hanya pada dia. Wa nastaghfiruh, kami semua hanya memohon istighfar pada dia. Dhimat dengar terkejut, ikhwan. Dia kata kat Nabi, dia kata, boleh tak hang ulang lagi sekali apa yang hang sebut ni? Nabi ulang sampai habis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa Dhimat kata? Hati yadak. Dhimat kata, bagi tangan hang ke aku Muhammad. Dia bomo, ikhwan. Dia bukan pelajar UAE. Dia bomo. Batin. Dia tuk batin. Dia daripada Yaman. Dia kata, hati yadak. Hulak tangan hang Muhammad. Bagi ke aku tangan hang. Apa dia buat? Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Apa dia kata? Aku melihat, dia kata, kalimah itu berlegar di keliling kau. Dia menjawab segala tumahan dan fitnah yang datang pada engkau, yang kata kau ini tukang sihir, kau ini ada apa? Ada jin yang berdamping dengan kau. Kesemuanya dia tolak. Sesungguhnya Tuhan kau adalah benar Muhammad. Bawalah aku kepadanya. Subhanallah, ikhwan. Kalau dengan menerangkan makna Allah ini, Dhimat boleh datang kepada Allah, takkan menerangkan makna Allah ni anak kita tak boleh datang kepada Allah. Jadi kita sebagai ibu dan bapa, kita kena tahu muatan ini dulu. Kita kena syarat tahu dengan muatan yang sebesar ini dulu, barulah kita ada pengetahuan untuk kita sampai pada anak kita. Jadi pada perbahasan kita ini berkenaan dengan ma'rifatul Rabb. Saya katakan tadi, kita kena ambil al-asma'ul husna untuk jadikan ilmu pada kita, baru kita boleh berinteraksi. Sekarang ni dengan 2 nama ni, kenapa kita tak boleh pakai tangkai? Kenapa kita tak boleh jumpa bomo? Kerana kalau kita pakai tangkai, kita jumpa bomo, roh kita itu dah berubah. Tak ada orang pakai tangkai, dia tak cinta dan kasih pada tangkai. Buktikan. Dia akan jatuh hati. Dia akan rasa itu penjaga dia, itu pelindung dia. Sedangkan itu adalah kerja Tuhan. Itu sifat Tuhan. Dan akhirnya dia tak berubah tempat lain. Dia letak sifat makluh pada benda itu. Dia akan sembah. Dia akan ikut apa yang orang kata. Dan apa akan terjadi? Quran kata. Wa minan nasi man yattakhizu. Sebahagian daripada manusia ni, dia telah ambil apa? Anda dan min dunillah. Sembahan-sembahan lain daripada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Nampaknya mereka mencintai benda itu macam mereka cinta Allah. Allah kata salah ni. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Yang benarnya, orang yang hati dia syarat dengan muatan iman lah, mereka lah yang paling sayang pada Allah. Jadi kepada ibu dan bapa, kepada murabbi dan mursyid, bila saya kata murabbi dan mursyid, balik pada makna asal. Saya tuju pada ibu dan bapa. Kita pendidik dan kita pembimbing anak-anak kita. Ini kita kena sampaikan pada anak kita supaya menjadi pengawal, benteng. Hak Luqman sebut tu sampai. Ya, apa Quran kata? Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Apa tujuan Luqman panggil anak dia? Ya'izuhu. Dia nak beri pelajaran pada anak dia, bimbingan hidup. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan syirik pada Allah. Jadi macam mana nak syirik pada Allah kalau syirik pun tak tahu, Allah pun tak tahu? Jadi ini adalah 2 benda asas. Sampaikan. Kita simpan maklumat ni dulu, kita hadam, kita faham, lepas tu barulah kita boleh cipta ayat kita. Orang bang lah kita kata pada anak kita, kau habis semayang. Budak nak membesar ni, dia ada banyak soalan. Dia akan terkeluar sendirinya, dia akan terkeluar. Ayah kalau tak sembahyang tak boleh. Kalau kita kebetulan hari tu silap pulut putih limau,
Sebelum aku sepak, ambil maghrib pergi sembahyang bang. Sebab kita tak ada jawapan. Tapi kalau kita ada jawapan, sekurang-kurangnya kita tahu makna Rabb dan makna Allah, kita boleh jawab. Suara dia, langkah dia, semua ni dengan usaha siapa? Dengan haul dan quwwah siapa? Kenapa Allah tu mesti disembah dan ditinggalkan segala-galanya? Kerana dia Rabb. Pasal itu, tak cukup dekat tu, ikhwan. Mesti ditambah lagi muatan untuk bawa anak kita mengenal Allah. Nama-nama dia yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya akan cuba perkenal nama-nama ni dalam kata-kata yang pendek. Saya melihat tulisan yang menarik daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah tentang Asma' dan Husna ni. Saya rasa kita boleh ambil daripada situ. Kita perkenal. Sekali kita berjumpa, saya akan perkenal 5 nama Tuhan. Sangat menarik, ikhwan, untuk kita tahu. Sampai Nabi kita, siapa yang hafal nama ni, dia masuk syurga. Jadi ambil itu sebagai muatan, nak sampai pada anak kita, nak runding dengan anak kita, nak berbincang dengan anak kita, nak beri benih pendidikan pada anak kita, benih keimanan. Alhamdulillah ikhwan, Malaysia kita di ujung ni kita ada kalimah baru. Apa? Malaysia satu keluarga dia panggil. Keluarga Malaysia, alhamdulillah. Kita dah jadi adik-beradik sekarang. Adik-beradik kita ni, adik-beradik tak boleh berkelahi. Maksudnya ni orang tak berkelahi. Alhamdulillah orang dah tak berkelahi dah. Hang sebutlah nama Arab tu nama Timah ke nama Bedah ke, orang tak berkelahi dah. Alhamdulillah. Tapi memanglah Arab Timah tu bukan isu nak berkelahi pun. Dia bukan maksud Timah tu Fatimah. Dia maksud Timah tu dia merujuk kepada Nuh, orang Lombong Timah dulu. Kau orang duk ambil timah daripada tanah. Zaman tu dia merujuk. Orang kita yang silap faham. Tapi tak apa. Tapi ingat, untuk bagi kita tak berkelahi ni ikhwan, apa benda boleh buat kita tak berkelahi? Berkelahi akan berlaku. Mana boleh manusia hidup tak berkelahi? Tapi bila kita berkelahi, dia boleh heret kita mai balik tu. Pak Tih kata kasih sayang. Tapi okey, saya setujulah kasih sayang. Tapi berdasarkan ini, berdasarkan kita belajar ni, Quran kata innamal mu'minuna ikhwatun, bahawa persaudaraan itu hanya boleh dikukuhkan, buat dia tak putus dengan iman. Jadi kalau kita nak anak-anak kita ni besok kita tua, dia tak bercakap sama mereka, tanam benih iman. Biarlah yang tanam tu kita. Kalau yang tanam tu cikgu sekolah, ustaz di sekolah, nanti pokok tu membesar, kita tak boleh berbangga sangat. Biar kita yang benih tu kita, yang menyebut kepada anak kita Allah Maha Kuasa, Allah Pelindung. Baik kita yang sebut. Bila anak kita terangsang dengan benda tu, kita akan menangis. Air mata keluar, qurratul a'yun. Air mata tu dia tak panas, dia sejuk. Kerana Tuhan membalas. Biar kita yang dapat balasan itu, kerana ini anak-anak kita. InsyaAllah, jangan lupa ikhwan, setiap malam Sabtu kita buat apa? Kita mindam. Ada. Setiap malam Sabtu kita mengaji. Kita mengaji apa? Hidayatus Subyan. Jadi telah saya katakan tadi ikhwan, daripada muka surat 3 sampailah muka surat 7. Penulis telah mengisyaratkan kepada ini. Apa dia? Dua benda dia nak bagi sampai kepada kita. Apa dia? Sifat iftiqar dan istighna. Dengan kita sampaikan kalimah Allah, kalimah Rabb pada anak kita, muatan tu sampai. Apa makna iftiqar? Supaya anak kita tahu kata, selain daripada Allah, kesemuanya perlu Allah. Apa makna istighna? Allah tak pernah memerlukan siapa-siapa. Dia kaya. Dia sifat cukup. Dengar ke nama dia saja, kita dah tahu dah kesempurnaan dia. Rabb dan kalimah Allah. Pasal itu dikatakan, Rabb innal ladhina qalu Rabbuna Allah. Orang yang berkata, Rabb mereka Allah. Bermakna apa? Mereka iktiraf Allah itu sebagai Rabb dan mereka sembah Allah. Mereka sembah Rabb mereka. Summa istaqamu. Dan mereka istiqamah di atas jalan itu. Masa mereka nak mati, Quran kata, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat akan bagi khabar gembira dengan syurga. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut.
Gembirakan mereka dengan syurga. Nahnu awliya'ukum, kamilah pembela kamu dunia dan akhirat. InsyaAllah ikhwan, kerana pelajaran kita ni panjang ikhwan, dia tak boleh pergi cekuk semua, dia lungguk semua kan, sekejap lagi tak dapat. InsyaAllah masa ke semasa kita ambil seminggu sekali, kita mengaji hidayatus subyan, bimbingan pada anak-anak kita. Awal tu saya kata ini kita bercakap ini untuk sembahyang anak-anak, tapi tak sampai kelekatan sembahyang tu kalau yang ni tak diletak sebagai asas. Maka insya-Allah ikhwan, kita akan sambung lagi. Selepas ini apakah yang kita kena perkenal pada anak kita dalam bab ni? Kita kenal anak kita asma' Tuhan, sikit demi sikit. Lepas tu baru kita bawa pada sifat Tuhan, pada sifat Nabi, dan apakah erti beragama itu. InsyaAllah ikhwan, wa ila liqa' hayakumullah, barakallahu fikum. InsyaAllah berjumpa pada hari Sabtu minggu depan kalau Allah bagi pada kita keizinan, masa, kesihatan insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.